Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Munir bin Yassin, selaku kontraktor yang kecil-kecilan yang baru jugalah dalam cebur dalam bidang kontraktor ni. Dalam usia saya berniaga ni tak sampai lagi lah 10 tahun, ingat dalam 7 tahun 8 tahun. Okey, kita selawat dulu lah sebelum apa-apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey. Apa langkah pertama anda yang berminat nak jadi sebagai seorang kontraktor? Apa syarat dia? Syarat yang pertama, jika anda berminat, anda perlu ada lesen. Lesen. Lesen ni lesen untuk jadi kontraktor. Okey, di sini saya nak terangkan langkah-langkah permulaan. Okey, nak jadi kontraktor. Langkah permulaan nak jadi kontraktor. Okey, step pertama, kita buka dulu syarikat kita dengan SSM. Step pertama, kita pergi SSM, kita buka syarikat kita. Nama terserah pada tuan-tuan dan perempuan lah, nak buka nama syarikat apa. ABC Enterprise ke, ABC Resources ke, ibu dan anak enterprise ke, terserah. Tu pada pilihan masing-masing punya syarikat. Tapi nasihat saya nak buka nama syarikat, kalau boleh nama syarikat tu menyeluruh syarikat tu. Jangan buka syarikat tu nanti dia tak boleh nak berkembang jauh, dia kuncup kecil. Contohnya syarikat cincin permata. Jadi bila cincin permata tu, maksudnya nama syarikat tu dia khusus pada satu je untuk buat cincin permata tu contoh. Ataupun nama syarikat tu Binaan Longkang Resources, Binaan Longkang Enterprise. Jadi bila anda nak mohon kerja lain agak susah, kerana syarikat anda tu cuma nama spesifik dia untuk longkang. Jadi bila anda nak mohon untuk kerja pembersihan, mungkinlah bersangkutan. Tapi bila anda nak masuk kerja untuk supply pensel, nak supply barang-barang lain ataupun nak masuk dalam tender makanan masakan Islam, okey, kerja-kerja lain macam bumbung ke, agak tak sesuai dengan nama tu. Okey, agak tak sesuai dengan nama Longkang Enterprise ke apa ke. Anda boleh pilih 3 jenis entiti perniagaan yang didaftarkan di SSM. Okey. Yang pertama adalah ROB. ROB ni adalah pemilik tunggal. Maknanya dalam syarikat tu anda adalah pemilik tunggal. Kita boleh buat dekat SSM lah. Ataupun pemilik tunggal ni maknanya kita satu orang lah. Tapi kalau kita buka dekat SSM, syarikat enterprise pun boleh. Nama kita 2 orang, 3 orang tu dipanggil syarikat perkongsian lah. Okey, syarikat perkongsian. Tapi antara 3 orang tu salah satu orang kena saham dia. Kalau boleh ada yang setengah-setengah tu bahagi 30% sama banyak. Kalau kata ada 3 penama dalam satu syarikat, syarikat mungkin yang pertama tu dia akan bagi 40%, yang kedua 30%, yang ketiga 30% untuk cukupkan jadi 100% dalam saham syarikat. Okey, itu nanti kita akan terangkan dalam next episode. Okey, yang kedua adalah PLT, perkongsian liability berhad. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ROC,
ni senam rehat atau berhad. Tapi biasa kalau kita nak buat ROC ni, kalau kita sendiri nak uruskan untuk buat lesen ni, pergi ke SAM tak boleh. Kita kena cari satu syarikat sekretari, untuk tubuhkan syarikat kita. Kita kena bayar pada syarikat sekretari tu untuk first permulaan untuk kita nak set up dengan syarikat kita. Okey. Perlu ke ada office besar-besar nak buat syarikat ni? Tak perlu pun. Untuk set up pertama ni cukuplah kita buat dekat rumah boleh. Janji ada satu ruangan ataupun satu bilik yang sesuai untuk kita set up office. Tapi kalau yang berkemampuan, boleh juga buat di lot-lot kedai ataupun office yang sesuai untuk buat office tu lagi baguslah kalau yang berkemampuan. Okey, selepas kita dah buka syarikat, apa step yang kedua? Step kedua, anda kena buka account bank. Account bank ni perlulah di atas nama syarikat anda tubuh tu. Okey, tak kisahlah senam rehat ke enterprise, tapi anda kena buka account bank. Okey, bayaran kepada bank ni biasa dalam 1000, 2000 tengok, ataupun bergantung pada minimum bank minta berapa permulaan modal untuk buka account bank. Tapi tak salah saya, ada bank yang paling rendah pun 500 pun ada, 1000 ada, 2000 pun ada. Tengok pada bank tak sama permintaan dia. Okey, selepas anda buka account bank, kita dah boleh set up lah untuk step seterusnya. Tapi kalau contoh satu lagi bank, katalah syarikat anda tu anda buka kat Ceras, anda buka kat Kajang. Contoh sekarang saya nak bagi contoh, anda buka syarikat anda dekat Kajang. Kalau kata dia dekat Kajang tu dalam daerah mana, dalam kawasan mana anda buka, cari bank yang berdekatan dengan office, alamat office anda buat tu. Kita tak mahulah kita duduk di Kajang, kita pergi buka account bank dekat mana? Kita buka account bank dekat Shah Alam, dekat BJ. Kalau boleh cari yang account bank berdekatan. Saya rasa pun bank pun dia kalau boleh dia nak kita buka account bank yang berdekatan dengan office kita, yang kita bermasuk rutin dah, tempat kita cari makan. Okey, tapi rasanya boleh. Kalau kata alamat di negeri tu kita duduk di Selangor, bank rasanya bank dalam Selangor boleh terima. Tapi saya kurang pasti, tapi kalau kata anda buka syarikat Selangor nak buat buku bank di Pahang, itu rasanya memang tak boleh. Itu memang tak boleh. Okey. Step yang kedua, account ni bukan account ni tau, you all kena buat account semasa. Account bisnes ni, bank kan tahu, pergi ke bank cakap saya nak buka account syarikat. Ni saya ada syarikat, saya nak buka account syarikat, jadi bank pun faham. Anda tak payah nak pening kepala. Bank akan terangkan satu persatu apa step-step yang perlu anda buat nak buka account bank. Okey. Okey, bila dah ada account bank, SSM dah settle SSM dah settle. Anda mana syarikat anda dah ditubuhkan. Anda pula rasa nak jadi kontraktor, anda nak jadi kontraktor. SSM ni adalah basic yang pertama lah. Nak jadi seorang peniaga, kena ada SSM, kena ada ROB. Okey, itu step pertama. Step kedua, cara nak jadi kontraktor ni macam mana? Saya nak jadi kontraktor tapi saya tak tahu macam mana nak pergi kat mana, saya nak jumpa siapa. Okey, step pertama, anda perlu ada lesen CIDB. Okey, tapi saya nak cerita dulu. Lesen CIDB ni dia ada grade G1, G2, G3, G4, G5 dan G6 dan G7. G1 ni dulu kita panggil kelas F. Okey, dulu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F. Sekarang lah tak ada je tu. Sekarang dia panggil G1, G2 sampai G7. G1 tu adalah kelas F lah. Nilai dia punya harga untuk G1 ni adalah di bawah RM200,000. 200k lah. Okey, kalau untuk G2 ni tak salah saya kelas E kot. Kelas E. Kalau dulu kelas E, sekarang ni G2. Dia punya limit untuk G2 adalah RM500,000 ke bawah, dan G3 adalah RM1 juta, G4 RM1 juta, G5
G3 1 juta, G4 3 juta, G5 5 juta, G6 sampai G7 no limit lah. Okey. Bila anda dah buka tu, anda perlu cari pekerja untuk dibayar KWSP. Minimum gaji pekerja RM1,000 untuk kita bayar KWSP lebih kurang RM100 untuk satu pekerja. Tu syarat sebelum kita nak buat setup lesen CIDB. Okey, dah ada semua tu, dah ada staff, dah ada KWSP. Okey, kita pergi website CIDB CIMS. Okey, CIMS. CIDB CIMS. Dalam tu ada website, kita buka dalam tu, dia akan paparkan satu dia punya web macam mana nak daftar kontraktor. Okey, anda boleh daftar kat situ. Step pertama, okey, daftar situ. Anda daftar kat situ, pergi kat CIDB. Apa maksud CIDB ni adalah Construction Industry Development Berhad dah. Berhad dia apa, Development Board. Sorry Berhad buat dalam selasa kat ni, PKP ni. Gambar poster kat sekarang ni tengah buat video ni. Lepas tu, bila anda dah dapat PKK ni, okey, CJ pengakuan pendaftaran bumi saja, CJ pengakuan kontraktor ni, step kedua apa anda perlu buat? Dalam sistem online CIDB juga, anda kena mohon SPKK. Apa SPKK ni? SPKK ni kalau anda nak mohon kerja kerajaan, anda kena ada SPKK. SPKK ni adalah Sijil Perolehan Kerja Kerajaan. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan. Okey, dah ada step SPKK. Step yang ketiga pula, step ketiga anda kena ada taraf bumi. Okey. Dulu dipanggil PKK, sekarang dah dipanggil STB. STB ni dia tak minta dekat CIDB. Anda kena mohon dekat BPKU. Sekejap saya. Okey. BPKU ni adalah bahagian pembangunan kontraktor usahawan. BPKU. Kat sini anda kena tempat anda mohon Bumi Putera. Okey. Kenapa perlu wajib ada Bumi Putera ni? Setengah tender dia tulis kat situ wajib ada BPKU, ada STB. Maknanya untuk Bumi Putera. Okey. Setengah tender ada yang dia tak nak Bumi Putera, dia tak nak STB. Tapi kebanyakan tender government, tender kerajaan dalam Malaysia ni, syarat dia kebanyakan memang nak ada STB. Kalau anda tak ada STB, anda tak ada SPK, anda tak layak untuk masuk tender. Melainkan projek-projek swasta. Projek swasta pun setengah sekarang dah ada. Dia mohon STB, dia mohon SPKK. Okey. Pasalnya itu adalah satu-satu syarat yang lesen yang komplit sebagai seorang kontraktor lah. Okey, bila anda dah ada yang itu, mana anda dah bergelar sebagai seorang kontraktor. Okey, untuk pertanyaan untuk lesen PKK, maknanya lesen yang pertama untuk kontraktor. Okey, daripada CIDB, banyak ke kena bayar? Bayar ni kalau kita buat sendiri, anggaran dia saya kata dalam tak habis 1,000, 500 tak sampai. Tapi kalau anda upah ejen untuk orang yang membantu anda nak buat lesen ni, charge dia mungkin RM1,000 ataupun ke RM2,000 untuk satu lesen yang pertama. Lepas tu untuk mohon SPKK ada bayaran selanjutnya lah. Mungkin ejen akan ambil charge RM500 ke RM1,000 juga lah. Lepas tu step ketiga STB, Sijil Taraf Bumi Putera. Sijil Taraf Bumi Putera ni itu bergantung kepada ejen lah. Saya pun tak berapa tahu, tak berapa arif ingat berapa ejen ambil. Ada setengah-setengah tu ada yang beritahu cecah sampai RM5,000, cecah sampai RM7,000, ada yang ambil RM2,000 semua sekali komplit set, ada yang ambil RM3,000. Jadi kita pun tak boleh nak cakap lawan dia begitu kan. Pasalnya setiap orang tu dia dah ada bincang dengan ejen. Itu hal dia, hal tuan-puan. Kalau tuan dan perempuan setuju dengan harga yang termaktub dengan ejen,
dah kat, kita bersetuju, itu dah kira panggil jual beli kan. Jadi itu terpulang pada tuan-tuan lah dengan perempuan. Kalau rasa setuju dengan harga tu, go ahead lah, jalan lah. Kalau rasa nak jimat, buat sendiri lah. Buka website CIDB CIMF ataupun pergi kepada BPKU, buat sendiri. Walaupun slow-slow, anda jimat duit. Tapi kalau anda rasa pening kepala, masa pun tak ada, stres nak buat sendiri, macam-macam dokumen itu ini, anda pun tak faham apa dokumen yang dia minta, upah ejen. Senang cerita. Okey, itu dah habis step CIDB punya lesen. Mana anda dah bergerak seorang operator. Tapi ada juga lesen, macam tu lah kita kerja-kerja kerajaan macam majlis pembandaran. Contoh kerja buat bersih kawasan. Bersih kawasan ni maksudnya cuci longkang, mesyuk rumput, tu dipanggil bersih kawasan lah. Skop-skop kerja dalam kerja dalam tu lesen lain. Anda kena ada satu lagi lesen, itu lesen di bawah Kementerian Kewangan, dipanggil lesen MOF. Ada orang panggil lesen MOF, ada orang panggil lesen Kementerian Kewangan. Benda yang sama je, cuma panggil orang suka punya suka lah. Ada nak panggil lesen. Kau ada lesen MOF tak? Kau ada lesen Kewangan tak? Benda yang sama je. Okey. Step dia yang sama. Kita pergi kepada e-perolehan, website e-perolehan, ataupun kita Google nak cara nak buat lesen kewangan, situ pun ada. Ataupun mudah macam saya cakap tadi lah, cari ejen lah. Kita dah ada lesen kewangan, kita perlu ada juga lesen Bumi Putra. Lesen Bumi Putra ni tak bersangkut paut dengan lesen kontraktor yang CIDB tadi. CIDB punya lesen. Okey, tu lain. Dia CIDB dengan MOF ni lain-lain lesen. Tapi wajib ada dua. Kalau anda ada satu, nanti anda tak boleh masuk Kementerian Kewangan. Tapi kalau boleh, biasanya kontraktor mana-mana kontraktor dalam Malaysia ni dia ada dua lesen. Satu MOF, satu CIDB. MOF ni anda pun nak kena ada satu lesen. Bawah lesen tu dia ada Taraf Bumi Putra. Okey? Anda kena ada mohon lesen CJ Taraf Bumi Putra, baru anda boleh masuk kerja-kerja kerajaan. Okey? Itu anda boleh mohon dekat website Kementerian Kewangan juga. Cara nak mohon anda boleh baca dekat website dia orang lah. Dia punya prosedur apa yang dia mohon, apa yang list yang dia minta. Jadi anda boleh apply kat situ, submit barang-barang kat situ dalam online. Biasanya ambil masa dalam paling lama pun tak silap saya dalam 1 bulan lah, paling cepat 1 minggu dah siap anda punya lesen. Kalau dokumen-dokumen yang dia minta tu komplit lengkap seperti yang dia orang minta lah. Okey. Okey, sekejap saya baca saya punya dokumen saya kejap. Takut saya terlepas apa benda saya nak sampaikan ni. Saya pun minta tegur lah kalau ada terkurang terlebih. Saya pun masih baru dalam perniagaan ni, saya nak kongsi apa yang saya tahu. Okey, kalau nak buat lesen kontraktor untuk wiring, anda seorang anda minat dalam bidang wiring, okey, walaupun wireman, syarat pertama syarikat anda tu mesti ada kompeten budak-budak pekerja yang ada CJ Electrical, paling kurang pun PW4 lah. Kurangnya ada 1 orang ataupun 2 orang, dan perlu bayar KSP dia orang lah. Okey. Lepas tu cara nak memohon lesen dia pula, anda kena ikut syarat-syarat Suruhanjaya Tenaga. Okey, mohon lesen untuk tu anda kena mohon dekat Suruhanjaya Tenaga. Nanti bila setiap CJ yang anda dapat tu daripada Suruhanjaya Tenaga, baru anda boleh daftar masukkan dalam lesen CIDB. Nanti dalam lesen CIDB tu barulah kod bidang elektrikal akan dimasukkan ke dalam CJ lesen anda tu, CJ kontraktor. Sama juga kalau anda berminat untuk kerja civil. Contoh anda civil ni maksudnya kerja bangunan, longkang, semua sekali lah melibatkan civil, infra, jalan. Anda kena ada sijil ataupun pekerja anda kena ada diploma, master, tak kisahlah. Katalah kerja anda memang dia civil engineering, untuk civil CIDB akan bagi kod bidang tertentu. Kalau kata anda anda perlu pergi kursus untuk dapatkan kod bidang kerja yang selepas tu dia akan masuk ke dalam lesen anda tu.
Okey, contohlah anda nak pergi kerja untuk nak dapatkan kod bidang renovation untuk kerja ID, itu lebih 24, anda kena pergi kursus SIDB selama 5 hari. Nanti anda akan dapat sijil kursus tu. Nanti bila pergi SIDB akan bagi kod bidang B24. Bila ada tender menggunakan kod bidang B24, anda layak masuk pasal anda dah ada dalam lesen tu anda ada kod bidang tu. Okey, anda ada lesen ada ni, tapi kod bidang tak ada, anda masih tak layak. 3 syarat dah cukup dah. Tapi kod bidang tak ada, anda tak layak. Anda kena pergi kursus, anda tambah pekerja ke yang ada sijil yang melayakkan kod bidang dalam lesen anda boleh ditambah. Satu lagi cara, anda kena pergi kursus lah. Ataupun cara kedua, ada orang bagi PO kerja. Maksudnya saya sebagai Menkon, anda sebagai subkon saya keluarkan satu surat PO, saya bagi kerja dekat anda. Okey, katalah anda kerja bangunan ni saya dapat daripada kerja kerajaan, saya sebagai Menkon, saya keluarkan satu kerja mengatakan anda ni subkon saya. Jadi surat yang saya bagi anda sebagai kerja tu, selepas kerja siap, saya pun iktiraf yang kerja ni dah disiapkan sepenuhnya, tiada cacat celah. Saya keluarkan satu surat penghargaan, saya sebagai Menkon keluarkan surat penghargaan kepada anda. Surat yang saya bagi tu anda boleh bawa pergi ke SIDB untuk tambah kod bidang. InsyaAllah kod bidang boleh tambah lalu. Kalau tak boleh, itu jangan tanya saya. Saya cuma beritahu dasar pengalaman je lah. Okey. Itu salah satu cara lah. Okey, lagi apa cerita Sekejap saya terpaksa tengok dekat saya punya laptop apa yang ada dokumen-dokumen saya takut tertinggal, saya nak sampaikan. EPF, SOSO untuk pekerja tu, itu saya dah cerita tadi. QSP, bila nak buat lesen mesti kena bayar QSP lah pekerja. Kalau anda buka syarikat, pekerja tak ada, macam mana kan? Tu kan satu orang lah, ada kerani, anda bayar gaji pada kerani tu. Ataupun kalau MOF, tak silap saya, anda bayar QSP anda sendiri. Kalau majikan, anda bayar QSP anda sendiri pun boleh kata saya. Okey, lepas tu boleh ke syarikat ni saya nak buka kat rumah je? Untuk tahun start bermula 2019, BPKU benarkan kita buat office di rumah. Kalau dulu tak boleh. Dulu office kena ada satu office. Tapi ini untuk kontraktor kecil-kecilan lah. Kalau kontraktor awak nak buka syarikat G5, G4, G7, takkan nak buka kat rumah. Staff awak nak duduk mana? Kan? Kena dah sediakan satu office. Cita-cita besar, kenalah ada syarikat besar, office besar. Kalau kita ni kontraktor cat ayam, syarikat yang kecil-kecil, tak apalah, cakap kerja satu orang ni kan. Cakap kerani satu orang boleh lah keluar masuk rumah kita, yang tidak mengganggu. Tapi kalau boleh nak selesa, bila kita rasa kita dah berniaga setahun, 2 tahun, kita dah mampu, kita sewalah office, sewa office. Bila kita bayar gaji pekerja, rezeki pun bertambah masuk. Kalau kita bekerja seorang, kita takkan maju dekat tahap tu je lah. Ni berdasarkan pengalaman saya lah sebelum ni. Saya dah berniaga sebelum ni, saya berniaga seorang-seorang je. Pekerja, bila ada kerja baru saya ambil orang kerja. Bila tak ada kerja, saya tak ada kerja. Dikira macam tu. Tapi bila saya fikir balik, saya ni rezeki saya tak berkongsi dengan orang. Tapi bila saya berkongsi setiap bulan, walaupun saya tak ada kerja, rezeki saya kongsi dengan orang, setiap bulan saya bayar gaji. InsyaAllah Tuhan kurniakan kita balik. Tuhan bagi lipat ganda rezeki untuk kita balik. Okey. Bab lesen saya rasa dah settle. Bab lesen. Okey, kursus lesen SIDB ni dia ada tempoh dia 1 tahun dia bagi. Untuk renew lesen tu, anda perlu pergi kursus bisnes dan kursus integriti. Sekarang ni rasa ada 3 kursus tak salah. Tapi sebelumnya ada 2 kursus. Kursus bisnes ni 5 hari, anda wajib pergi. Lepas tu kursus integriti 1 hari. Kursus integriti ni bersama dengan untuk cerita pasal undang-undang dengan SPRM. Okey, bila anda dapat sijil ni, baru anda boleh renew anda punya lesen. Okey. Tapi lagi satu saya nak pesan, kalau nak buat lesen, dokumen-dokumen yang anda buat, anda masuk ke dalam masa anda buat tu, masuk ke dalam website tu, anda bagi ejen, dokumen-dokumen apa yang CIDB minta masa tu anda kena simpan. Saya takut nanti ada inquiry daripada CIDB, dia panggil CCA, anda tak ada benda tu, anda tak boleh nak tunjuk kepada CIDB, lesen anda akan ditamatkan.
Ataupun lesen anda tak boleh nak guna pasal tak boleh nak renew. Jadi saya pesan kalau jika anda gunakan ejen ataupun anda buat sendiri, dokumen-dokumen anda masa anda submit untuk mohon sebagai kontraktor perlu disimpan elok-elok. Apa dokumen sekecil mana sekalipun yang anda submit pada SAIDB perlu ada salinan simpanan, walaupun dalam PDF ke apa, kena simpan satu file lah. Jika nanti ada benda bangkit, anda boleh tunjuk balik dekat diorang. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk hari ni. Saya pun rasa tak itu saja. Nanti kalau ada apa-apa nak tanya, tanyalah ruang komen. Saya akan buat yang video lain untuk sharekan lagi bab-bab kontraktor. Okey, saya pun memohon ampun dan maaf jika ada kekurangan, ada kesilapan dalam video ni. Okey, saya pun masih baru. Yang kurang tu datangnya daripada saya lah. Kalau lebih tu daripada Allah Ta'ala. Okey, sama-sama kita mendapat manfaat, kita sama-sama berkongsi. Daripada tak tahu, orang lain dapat tahu, ataupun saya mungkin terkurang, orang tegur, saya dapat lagi. Kita jangan diam-diam. Kalau salah kita tegur. Okey, cakap dulu je. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang anda semua.